Selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 fungsi dan ungkapan kuadratik. Standard pembelajaran mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, untuk objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir video ini murid akan dapat mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak dengan satu, memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik, bentuk graf fungsi kuadratik, titik minimum dan titik maksimum, terpaksi simetri graf fungsi kuadratik dan persamaannya. Okey, yang pertama, kita perlu mengetahui apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Okay. Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk A kuasa 2 tambah BX tambah C, manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk Fx sama dengan A kuasa 2 tambah BX tambah C. Seperti yang kamu telah belajar sebelum ini, kita telah belajar mengenai jenis-jenis hubungan, iaitu hubungan satu kepada satu, hubungan satu kepada banyak, hubungan banyak kepada satu, hubungan banyak kepada banyak. Dalam fungsi kuadratik, dia adalah antara hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu. Okey, mari kita tengok video untuk mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, murid-murid, mari kita tengok, kita buat satu ujian, ujian garis mencancang. Okey, di sini ada satu graf fungsi kuadratik. Okey, apabila kita letakkan pembaris pada satu nilai fx. Okey, kita letakkan begini. Ni fx, kita letakkan pembaris pada fx sama dengan 2. Jadi kita gariskan. Okey. Sekarang mari kita tengok. Apabila kita buat satu garis, satu nilai fx, dia mendapat dua titik. Okey, satu di sini dan satu lagi di sini nilai x-nya. Okey. Dan kita cuba lagi satu untuk graf fungsi kuadratik. Bila kita letak fx-nya adalah 4, kita garis. Okey, mari kita tengok berapakah nilai x yang dapat. Okey, ini garis fx. Bila kita garis pada fx sama dengan 4, okey, kita akan dapat satu nilai di sini dan satu nilai x di sini. Okey, jadi terbuktilah hubungan fungsi kuadratik ialah hubungan banyak dengan satu. Sebentar tadi kita telah melihat video ujian garis mencancang. Okey, sekarang saya bagi lagi satu contoh untuk kita melihat hubungan banyak kepada satu. Di sini saya beri ini sebagai domain. Nilai x ini sebagai domain dan nilai fx adalah sebagai kodomain. Hubungan banyak kepada satu membawa maksud nilai x ada lebih banyak nilai x, dua nilai x kepada satu nilai fx. Okey, negatif 1 akan mendapat fx sama dengan 3. 3 juga akan mendapat nilai fx sama dengan 3. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahawa jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Okey, apakah bentuk graf fungsi kuadratik? Okey, mari kita lihat. Okey, sekarang kita nak lihat apakah bentuk graf suatu graf fungsi kuadratik. Okey,
murid-murid boleh lihat pada graf ini. Murid-murid boleh lihat di sini. Okey, tengok bila saya gerakkan dia. Okey, mula-mula lihat nilai A sama dengan kosong. Di sini A sama dengan kosong. Apa yang terjadi pada graf? Graf bergaris lurus. Jadi sebab itu fungsi kuadratik A tidak boleh sama dengan kosong. Okey, apa akan terjadi bila A ini digerakkan menjadi positif? Mari kita gerakkan. Okey, apabila A bersama dengan 0.5. Okey, graf sudah berubah menjadi berbentuk parabola, berbentuk ini. Okey, kita lihat lagi. Okey, apabila A sama dengan 1, okey, graf berbentuk parabola seperti ini. Sekarang kita cuba slidekan dia ke apabila A sama dengan negatif 0.5, graf sudah bertukar parabola tetapi berbentuk seperti ini. Okay, kita cuba lagi satu. Okay, lihat ya perubahan dia. Okay, apabila A sama dengan negatif 1, dia berbentuk parabola, berbentuk asam ni. Okay, so kita boleh kaitkan bahawa untuk menentukan bentuk graf fungsi kuadratik adalah nilai bagi A. Apabila A sama dengan lebih besar dari kosong, dia berbentuk senyum, dan apabila A lebih kecil dari kosong, dia berbentuk masam. Okey, seperti video yang ditunjukkan sebentar tadi, jadi kita boleh mengatakan bentuk graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan kosong. Jadi dia hanya ada dua bentuk graf, iaitu bila nilai a lebih besar daripada kosong, dia akan berbentuk parabola berbentuk senyum, dan apabila a lebih kecil dari kosong, dia akan berbentuk parabola berbentuk masam. Okey, sekarang mari kita lihat titik minimum dan titik maksimum bagi suatu graf fungsi kuadratik. Okey, bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A lebih kecil dari kosong, Y1 ialah nilai tertinggi bagi koordinat Y dan X1 ialah nilai yang sepadan bagi Y1. Titik X1, Y1 dikenali sebagai titik maksimum. Bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A lebih besar dari kosong, Y2 ialah nilai terendah bagi koordinat Y dan X2 ialah nilai yang sepadan bagi Y2. Titik X2, Y2 dikenali sebagai titik minimum. Jadi di sini lihat dia apabila A lebih kecil dari kosong, graf berbentuk parabola masam begini. Jadi paling tinggi di sini ialah titik maksimum. Okay, bagi graf A lebih besar dari kosong, dia akan berbentuk parabola senyum, dan titik minimumnya adalah di sini, X2, Y2. Okey, sekarang kita nak melihat titik maksimum dan titik minimum bagi suatu graf kuadratik, fungsi kuadratik. Okey, mari kita lihat ini adalah satu graf fungsi kuadratik dengan nilai dia punya fungsi ialah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 1. Okey, di mana titik ini akan mendapat titik minimum sebab dia berada di paling bawah. Okey, jadi titik minimum dia adalah negatif 0.75, negatif 0.125. Okey, mari kita lihat apa jadi pada graf ini apabila kita tukarkan nilai 2x kuasa 2 ini menjadi negatif 2x kuasa 2. Apa jadi pada graf? Okey, mari kita tengok. Okey, so graf kita akan mendapat seperti ini.
Okey, dia akan dapat seperti ini. Dia akan mendapat bentuk masam. Okey, di mana ini adakah ini titik minimum? Okey, ini adalah titik maksimum di mana dia berada paling atas. Jadi titik maksimum dia adalah 0.75 dan 2.125. Okey. Jadi macam mana kita nak dapat dia adalah titik maksimum atau titik minimum berdasarkan nilai A. Kalau nilai A-nya positif, dia akan dapat titik minimum. Kalau nilai A-nya negatif, dia akan dapat titik maksimum. Okey. Daripada video sebelum ini, kita boleh menyimpulkan bahawa titik minimum dan titik maksimum bagi fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C, titik maksimum diperoleh apabila A lebih kecil dari kosong, manakala titik minimum diperoleh apabila A lebih besar dari kosong. Paksi simetri graf fungsi kuadratik dan persamaannya. Paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum atau minimum. Okay, kita boleh lihat di sini setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey, paksi simetri adalah membahagi dua bentuk pada sama besar kiri dan kanan. Jadi dia akan memotong titik minimum atau dia memotong titik maksimum. Biasanya paksi simetri ialah nilai X di sini. X sama dengan berapa nilainya. Okey, di sini di sini adalah paksi simetri. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak menentukan persamaan paksi simetri. Okey, diberi satu bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, mari kita lihat pada titik di mana titik yang paling di tengah. Okey, jadi ini adalah di tengah-tengah. Jadi kita kena buat garisan di tengah di sini. Okey. Apabila kita dah buat satu garis di tengah-tengah tadi, okey, kamu akan dapat satu garis begini. Jadi, apakah persamaan paksi simetri? Persamaan paksi simetri adalah di X sama dengan negatif 1. Nampak kita bahagi dia di tengah. Jadi, persamaan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik ini ialah X sama dengan negatif 1. Persamaan paksi simetri juga boleh ditentukan menggunakan apabila diberi fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Persamaan paksi simetri boleh dikira dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Okey, mari kita lihat bagaimana kita nak menentukan persamaan paksi simetri jika diberi fungsi kuadratik fx sama dengan a x kuasa 2 tambah bx tambah c. Persamaan paksi simetri boleh dikira menggunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a. Ini diberi graf dan juga fungsi kuadratik. Okey, ini adalah graf fungsi kuadratik dan ini adalah fungsi kuadratiknya 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Seperti yang kamu dah belajar sebelum ini adalah nilai A, 2 adalah nilai A, 4 adalah nilai B dan negatif 3 adalah nilai C. Jadi, persamaan paksi simetri, kita ambil rumus X sama dengan negatif B per 2A. Jadi nilai B adalah 4 dan nilai A ialah sama dengan negatif 2. Jadi masukkan dalam rumus X sama dengan negatif 4 bahagi 2 kurungan negatif 2. Jadi persamaan paksi simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Terima kasih murid-murid kerana telah menonton video penerangan pada hari ini.